الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا القول. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini Allah memberikan kita ruang untuk hidup di dalam dunia. Nikmat hidup pada saat ini bukan kehendak kita. Kita hidup pada saat ini, pada waktu ini, bukan disebabkan kita mahu hidup, tetapi kita hidup pada saat ini dan pada waktu ini disebabkan Allah mahukan kita hidup. Allah masih panjangkan umur kita. Dan kenapa Allah masih memberikan kita ruang untuk hidup? Walhal di kalangan keluarga kita, adik-beradik kita, Allah telah panggil dahulu daripada kita. Tetapi kita masih diberi ruang, peluang untuk hidup di dunia ini. Apakah peluang yang Allah bagi ini hanya semata-mata kita gunakan untuk perkara keduniaan atau urusan hidup yang biasa? Cari harta, makan, minum, kemudian kita sembang santai, lepas tu kita berjalan. Apakah itu tindakan kita untuk kita menunggu saat kematian kita? Jika apa yang kita buat ini bertepatan dengan kehendak Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita adalah orang bijak. Seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Rasul, Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Nabi kata orang bijak, orang cerdik dan orang berakal, man dana nafsahu, dia sentiasa orang yang sentiasa melawan hawa nafsunya. Nafsu kita yang Allah sebut dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratu bisu. Nafsu amarah ini dia akan memberontak bila kita melakukan kebaikan. Kita semayang lama, dia memberontak. Kita mengaji lama, dia memberontak. Kita zikir lama, dia memberontak. Dan kita terlupa
besok di yaumul akhirah yang Allah nyatakan kepada kita, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Allah kata kat kita dan Allah pesan kepada kita, rasakanlah azab Allah kerana kita tidak mempersiapkan diri kita untuk menghadapi saat hari itu, iaitu yaumul akhirah. Ulama jelaskan kepada kita, diri yang baik itu diri yang sentiasa gembira dan seronok apabila dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadat seronok, dia buat taat seronok. Inilah orang yang bijak, kata Nabi. Kemudian Nabi kata, wa amila lima ba'dal mauti, dan orang yang beramal bagi barang selepas kematiannya. Orang bijak, dia sentiasa himpun untuk selepas matinya. Tuan-tuan, hidup dalam dunia ni sekejap. Ada orang umurnya sampai 40 tahun, Allah panggil 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun. Nabi terdahulu sampai 100 tahun, 1000 tahun. Tapi akhirat tidak ada titik noktah. Khalidina fiha abada. Sakit dia tidak ada titik noktah. Sengsaranya tidak ada titik noktah. Azabnya tidak ada titik noktah. Bahagianya tidak ada titik noktah. Sebab itu kata ulama, kita jangan lupa dengan 4 perkara, bahawa semua orang akan menghadapi perkara ini, iaitu 4 peragut yang akan meragut di dalam diri kita masing-masing. Peragut yang pertama, kata ulama, iaitu ruh yang akan diragut daripada jasad anak Adam. Kita mau, kita tak mau, kita suka, kita tak suka, kita terima, kita tak terima, malaikat maut tetap akan ragut ruh kita daripada jasad. Kita benci, kita sayang, dia tetap akan ragut ruh kita daripada jasad. Kita bersedia, kita tak bersedia, dia tetap akan ragut ruh kita daripada jasad. Masalahnya bukan masalah ragut itu, tetapi ketika dia diragut, nyawa kita diragut oleh malaikatul maut, apakah kita telah bersedia untuk menghadap hadrah Allah? Ada 2 golongan yang Allah sebutkan, apa yang Allah ingatkan pada kita setiap pagi Jumaat. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Apa Allah kata kat kita? Orang yang dosanya banyak, lalu kita kata, saya tak ada dosa Ustaz, saya tak ada salah Ustaz, alhamdulillah, saya tak tinggal semayang, saya tak tinggal puasa, saya tak tinggal keluarkan zakat pada setiap tahun, zakat harta saya keluarkan, zakat emas saya keluarkan, umrah saya pergi Ustaz, haji dah 2 kali. Betul tuan-tuan? Tapi mengumpat tinggal tak lagi. Kata orang tinggal tak lagi. Saya tanya diri saya dan tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, sejak bilakah kita tidak mendengar aib orang lain? Sejak bilakah kita tidak berkata aib orang lain? Tuan-tuan, jika minggu lepas baru saja kita mendengar keburukan orang lain, apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada minggu lepas sehinggalah umur kita 15 tahun akil baligh,
maka seluruh amal saleh kita, semayang kita, puasa kita, umrah kita, haji kita, zakat kita, sedekah jariah kita dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada orang yang telah kita katakan mereka itu. Kita sebut keburukannya, kita dengar keburukannya. Pada ketika itu amal saleh kita dan amal kebaikan kita baru bermula selama seminggu. Tuan-tuan, ini bukan kata saya. Ini adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kata saya, tetapi kata insan yang bersifat akan sifat sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Ini bukan kata saya, tetapi kata insan yang kita sambut Maulidur Rasul pada bulan ini. Ini bukan kata saya, tetapi kata-kata insan yang akan tunggu kita di yaumul akhirah pada 3 tempat, kata Nabi. Satu hari sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walhal sahabat ini hidup bersama Nabi dan dapat melihat wajah Nabi, dapat mendengar kata-kata Nabi, dapat mendengar suara merdu Nabi. Ada juga sahabat yang tidak pernah dikatakan sahabat kata ulama kerana ia pernah berada di zaman Nabi, tetapi dia tak pernah melihat wajah Nabi, tetapi Nabi mengenalinya. Siapakah sahabat ini, tuan-tuan? Iaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, tuan-tuan, hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Uwais Al-Qarni pergi ke rumah Nabi, Nabi tak ada waktu tu. Tapi tuan-tuan, Nabi kenal Uwais Al-Qarni kerana Nabi pernah berpesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya Umar, kamu carilah fulan bin fulan, fulan bin fulan, dan kamu mintalah doa daripadanya. Ini kehebatan Uwais Al-Qarni, tuan-tuan. Tuan-tuan, jika kita masih lagi tidak meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah dalam hidup ini, maka takut besok kita bertemu dengan Allah, kita akan duduk di tempat yang Allah sebutkan kepada kita setiap minggu pada pagi Jumaat. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, kata Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Allah sebut kepada kita besok di yaumul akhirah, kata Allah, orang yang berdosa, yang dia tak ingat, yang dia terlupa, yang dia tak tahu, yang dia tak rasa yang tu satu dosa, kata Allah, lalu saat itulah malaikatul maut cabut ruh dia daripada jasad. Apa yang berlaku dengan keadaan manusia ini, tuan-tuan, Allah cerita kat kita keadaan manusia ini. Kata Allah, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Mereka akan sembamkan mukanya ke bumi, kata Allah. Mereka tak mampu untuk angkat kepalanya. Mereka tak mampu untuk mendongakkan wajahnya. Masa dalam dunia ni kita dongakkan wajah kita, tuan-tuan, dalam keadaan yang sombong dengan Allah. Kita dongak wajah kita dalam keadaan kita sombong dengan Allah. Kita rasa kita boleh masuk syurga. Kita rasa kita boleh mati husnul khatimah dengan tak payah buat apa-apa. Kita rasa kita boleh besok lepas kita mati, liang lahat kita besar, luah, dengan tak perlu buat apa-apa. Lepas sembahyang fardu maghrib, kita santai bersandar di tiang-tiang dan di dinding-dinding masjid tanpa kita mau sujud lagi dengan Allah.
kita rasa cukuplah semayang jamaah maghrib, aku boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan kena ingat, pagi Jumaat Allah nyatakan kat kita tentang ayat sujud. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Mereka ni golongan yang tak sombong dengan rahmat Allah. Tuan-tuan, saya tengok amalan saya, tuan-tuan tengoklah amalan tuan-tuan. Amalan yang kita buat sampai hari ini, mampukah kita untuk membeli akan jannah Allah? Kita bukan orang yang berjaya pada sisi Allah, kita orang yang gagal, tuan-tuan. Sampai sekarang kita tak mampu nak baca Quran setiap hari. Al-Quran yang berada di almari masjid, telah lama orang mukmin tak pegang, orang Islam tak pegang Al-Quran yang berada di almari masjid. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan, berapa lamakah kita tidak pegang mushaf Al-Quran? Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan, lama mana dah kita tidak memegang Al-Quran? Lama mana dah kita tidak memegang dan mencium Al-Quran? Lama manakah kita tidak peluk Al-Quran? Sama seperti mana waktu kita kecil dulu. Waktu pagi-pagi dan waktu petang, waktu maghrib, kita akan pergi ke rumah guru Al-Quran kita. Kita pegang Al-Quran, tuan-tuan. Kita peluk Al-Quran, kita junjung Al-Quran setiap hari, tuan-tuan. Tetapi setelah kita dewasa, kita mula pandai, akal kita mula panjang, kita tinggalkan kitab Allah, kita tinggalkan Al-Quran, kita tak baca Al-Quran. Kalaulah mereka ini boleh berkata-kata, tuan-tuan, kalaulah Al-Quran dan mushaf ini boleh bercakap, mereka akan bertanya kepada kita, kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa tidak ada seorang insan pun yang nak memegang aku dan mencium aku serta memeluk aku seperti mana dahulu kala? Tuan-tuan, besok dalam kubur, Al-Quran ini salah satu soalan daripada malaikat. Kita nak jawab apa? Kita nak jawab apa? Kita rasa kita orang hebat. Sebenarnya kita masih gagal lagi pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nakisu ru'usihim inda rabbihim. Kita akan tundukkan muka kita. Dalam dunia ini kita bongkak, tuan-tuan. Kita tak mau sembahyang sunat. Kita tak mampu bangun malam sampai lah. Tak mampu, tuan-tuan, kita nak istiqamah bangun malam setiap malam. Walaupun Nabi kata sallu fil laili walau rak'ataini. Semayanglah pada waktu malam walau 2 rakaat. Tuan-tuan, semayang malam 2 rakaat ni bukan kerja berat, tuan-tuan. Tak keluar peluh pun. Tapi kita tak mampu, tuan-tuan, untuk bangun malam walaupun perintah daripada Allah. Fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Tapi kita tak mampu, tuan-tuan. Walaupun Allah janji kat kita, siapa yang bangun pada waktu sahur 2/3 malam, siapa minta ampun, aku ampunkan dosa dia. Siapa yang ada hajat, mintalah dengan Allah. Minta dengan aku kabulkan hajat dia. Tapi dengan bongkak, tuan-tuan. Walaupun ruang dan peluang tu Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi setiap malam kita tolak, tuan-tuan. Setiap malam kita buat tak peduli saja. Setiap malam kita buat tak tahu saja dengan tawaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap malam.
Sampai dalam surah As-Sajadah Allah bagi tahu kat kita tiap-tiap minggu, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang mukmin tu kata Allah, orang yang tak sombong ni Allah kata, dia akan bangun 2/3 malam. Dia tahu yang diri dia ni susah. Dia tahu yang diri dia besok di liang lahat dia susah. Dia tahu yang besok dia akhirat dia tak akan mampu masuk syurga Allah dengan apa yang dia dah buat dalam dunia ni. Dia tahu dah. Lalu dia buat apa? Tatajafa junubuhum 'anil madaji. Dia bangun 2/3 malam, kata Allah, yad'una rabbahum. Dia minta dengan Allah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala hal keadaan khaufan wa tama'a. Dia takut dengan Allah. Dia takut apa yang dia dah buat ni, amal saleh dia tak cukup untuk masuk syurga Allah. Kejahatan yang masih dia belum berhenti ni, dia masih duk kata orang, dia masih duk bergaduh sesama sendiri, dia masih sila putus silaturahim sebab tanah sekangkang kera dalam dunia ni. Pasal harta yang tak banyak mana pun, dia sanggup putuskan hubungan dengan abang dia. Dia sanggup putuskan hubungan dengan adik dia. Dia sanggup putuskan hubungan dengan kakak dia. Padahal amal saleh dia tak ada apa pun. Tanah yang duk bergaduh ni tak bawa pun pergi mati. Rata yang dia bergaduh ni tak boleh tolong dia langsung dalam kubur. Sebab itu tuan-tuan, hal kedua kata ulama yang akan ragut daripada kita, iaitu cacing-cacing dan ulat yang akan ragut jasad kita di liang lahat. Pasti. Ketiga, harta yang kita tinggalkan akan diragut oleh seluruh ahli waris kita. Harta yang kita duk sayang-sayang dalam dunia ni, yang kita takut sangat, kalau aku belanja, aku sedekahkan, aku buat baik dengan harta ni, yang itulah yang harta yang akan aku bawa balik tunjuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi harta yang kita duk sayang, kita duk peluk ni tuan-tuan, apa kata ulama? Dia akan diragut oleh ahli waris kita, satu sen pun dia tak bagi kat kita. Nabi cakap kat kita apa dia tuan-tuan? Nabi kata, rasa sakitnya mati itu sebanyak mana rasa kasih kita dengan dunia ni. Lagi kuat kita sayang dunia ni, lagi sakit mati kita. Yang ni Nabi kata, bukan saya kata. Semakin kuat kita sayang dengan dunia kita. Dunia ni perlu tuan-tuan. Tetapi kena ingat kita semua mati. Sebab itu tuan-tuan, hadis tentang apabila matinya anak Adam terputus segala amalannya melainkan 3 perkara. Pertama, Nabi kata, sedekah jariah. Sedekah yang boleh mengalir sampai dalam liang ni dah. Tuan-tuan, kita ni malas baca Quran. Dah sebulan lah kita tak baca Quran. Ada yang dah 2 bulan dia tak baca Quran. Tuan-tuan, malam ni semua orang duduk dalam masjid. Bila kita tanya, masjid ni apa? Rumah Allah.
Saya tanyalah diri saya, tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan. Tuan-tuan sayang tak rumah Allah? Tuan-tuan sayang tak Allah Ta'ala? Sampai Nabi kata, siapa yang menerangkan rumah Allah, nescaya kubur dia terang. Saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, saya tanya diri saya. Dalam hidup kita ni, berapa kali lah kita tolong bayarkan bil api air masjid? Kita kata apa? Masjid duit banyak. Tuan-tuan, ini bukan kira ada duit, tak ada duit. Ini kiranya, aku nak kubur, aku terang. Aku nak liang, aku terang. Aku nak kubur, aku besok tak mau gelap. Tak kira lah ada duit ke tak ada duit ke, yang tu aku tak tahu. Tapi aku nak yang ni duit aku nak bagi kepada masjid. Tolonglah gunakan duit ini untuk bayar bil api, tuan pengerusi. Pengerusi kata, buat apa? Mudah-mudahan dengan masjid kita ni terang, rumah Allah ni terang. Mudah-mudahan liang saya terang besok, tuan pengerusi. Saya harap kubur saya terang, Tuan Haji. Sebab saya malas semayang sunat. Saya orang malas baca Quran. Saya nak baca Quran pun tak tahu. Saya nak semayang sunat pun malas. Lepas maghrib saya bersandar di dinding dan di tiang. Saya sembang hal dunia puluhan tahun. Tuan-tuan, apa salahnya waktu kita masuk rumah Allah? Tak payah adalah kita sembang dengan kawan-kawan kita. Masa dalam di luar masjid, kita dah sembang dengan kawan-kawan kita. Kita masuk dalam masjid, kita gunalah masa kita untuk Allah Ta'ala. Mana masa kita untuk Allah, tuan-tuan? Allah hidupkan kita, Allah sihatkan kita. Tuan-tuan, masa kita sakit dulu, kita tadah tangan kita minta sihat dengan Allah. Masa kita nak pasang stand jantung kita, saluran jantung kita, kita nak buat bypass, kita mesej orang masjid, tolonglah semayang hajat untuk kita, supaya kita sihat. Tetapi setelah kita sihat, kita buat apa, tuan-tuan? Kita buat benda yang sama. Kita duk sembang juga, kita duk cerita hai orang juga. Apa salahnya, tuan-tuan? Kita masuk masjid, aku nak menyendiri dengan Allah. Di luar masjid, aku banyak bercakap hal yang Allah tak suka. Aku bersembang dengan makhluk. Sembang dengan kawan-kawan, isteri, anak-anak dan sebagainya. Bila aku masuk saja masjid, aku nak bersembang dengan Allah. Nabi kata, kalau nak bersembang dengan Allah, semayang, Nabi kata. Dan kita dengar ada hadis, setiap kali hambanya membaca Fatihah dijawab oleh Allah. Tuan-tuan, apa salahnya kita gunakan masa kita dengan Allah? Kita duduk semayang sunat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab Fatihah kita. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah jawab Fatihah kita. Nabi kata, kalau nak tasmi', bacaan kamu, bacalah Quran. Kalau nak dengarkan suara kamu, kalam kamu, semuanya baca Al-Quran. Apa salah, tuan-tuan? Kita duduk dalam masjid, semua orang buat kerja dengan Allah. Buka Quran, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Apa salah dia? Sekurang-kurangnya. Saya tak pandai baca Quran, Ustaz. Tuan-tuan, ada orang mai jumpa saya, tuan-tuan. Ustaz, dia kata, habis-habis kuliah, tuan-tuan, dia mai jumpa saya. Dia peluk saya, dia menangis di bahu saya, tuan-tuan. Ustaz, boleh tak tolong doakan saya? Dia kata, doa apa, bang? Saya umur 60, Ustaz. Tapi saya tak boleh baca Quran sampai lah.
Sampai sekarang saya tak mampu baca Quran, Ustaz. Dia menangis kat bahu saya, tuan-tuan. Saya peluk dia, tuan-tuan. Saya peluk dia. Saya peluk dia sebagai seorang abang. Walaupun saya tak pernah kenal dia. Saya cakap, bang, rahmat Allah ni luas. Dan Allah tahu, tak semua orang Allah kurniakan pada dia pandai baca Quran. Dan tak semestinya orang yang pandai baca Quran dia dapat pahala Quran. Dan tak semestinya orang yang tak tahu baca Quran dia tak boleh pahala Al-Quran. Kemudian tuan-tuan dia tengok muka saya, dia terkejut. Selalu Ustaz, saya jumpa, saya akan dapat nasihat belajar Al-Quran. Tapi Ustaz cakap lain. Bang, saya tahu abang dah usaha belajar Quran, tapi abang tak boleh. Betul abang, saya kata. Betul Ustaz. Setiap malam saya menangis, Ustaz. Kenapa Allah tak bagi saya boleh baca Quran? Saya tak cakap dengan abang ni. Saya kata, abang pernah tak dengar hadis tentang suratul Ikhlas? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang baca suratul Ikhlas sekali ya, menyamai dengan orang yang telah membaca 1/3 Quran. Bang, kalau abang baca 3 kali, bang, abang dah menyamai dengan abang baca 30 juzuk Al-Quran. Rahmat Allah Ta'ala ni luah. Rahmat Allah Ta'ala ni luah atas hambanya. Sebab itu, tuan-tuan, lepas saya kata perkara tu, dia senyum kat saya. Kata, Ustaz, saya nak azam. Walaupun saya tak boleh nak baca Quran seperti orang lain, tapi saya takkan tinggalkan fadilat dapat membaca seluruh Al-Quran yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peragut yang keempat, tuan-tuan, iaitu amal saleh kita akan diragut oleh orang yang pernah kita zalimi. Siapa orang yang pernah kita zalimi, tuan-tuan? Iaitu orang yang pernah kita umpat mereka. Orang yang pernah kita hutang, kita tak bayar dengan secara sengaja. Orang yang pernah kita zalimi harta mereka, yang kita zalimi maruah mereka, mereka akan ambil amal saleh kita semua. Besok sampai dekat akhirat, di yaumul mahsyar, kita akan tanya dengan Allah, ya Allah, mana pahala semayang saya? Mana pahala umrah saya? Mana pahala haji saya? Mana pahala sedekah saya? Allah kata tak ada dah. Semua orang ambil sikit, orang ni ambil sikit, orang ni ambil sikit. Sebab dalam dunia kita buat zalim dan kita tak minta maaf dengan mereka. Tuan-tuan, dosa dengan Allah mudah. Saya, tuan-tuan, mungkin dalam hidup kita pernah tinggal semayang dulu. Lalu kita pun Allah bagi hidayah, kaedah. Kita pun minta ampun dengan Allah. Kita minta ampun, kita taubat dengan Allah. Tapi kalau salah kita dengan orang, tuan-tuan, kita wajib minta ampun dengan dia. Kita wajib minta maaf dengan dia. Selagi mereka ni tak maafkan kita, tatkala itu kita tak boleh masuk syurga Allah. Tatkala itulah kita akan duduk di antara neraka dan syurga. Tuan-tuan, tapi kalau jahat kita banyak, kita akan terjun dalam neraka Allah. Allah ingatkan kita tiap-tiap minggu. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idhu fiha wa qila lahum dhuku 'adzaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Allah kata orang fasik,
Orang fasik ni apa dia? Dia kekalkan dosa kecil dan dia ataupun dia kekalkan dosa besar. Tuan-tuan, kita bila dengar kebaikan, kita rasa macam mana? Kita boleh terima tak kebaikan? Atau kita tak mau kebaikan? Tuan-tuan, bila kita tak menerima nasihat kebaikan, itulah tanda kesombongan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak cerita sikit dah. Iblis ni duduk dalam syurga lama, tuan-tuan. Dia sombong sekali lah. Sekali dia sombong. Allah halau dia dari syurga. Kalau kita yang hidup ni sombong dengan Allah, agak-agak Allah jemput tak kita masuk syurga? Kita yang tak pernah masuk syurga ni, tapi dalam keadaan sombong dengan Allah. Allah tawarkan kat kita, kalaulah siapa-siapa hamba aku bangun tengah malam, minta ampun, aku ampunkan dosanya. Ada hajat, aku kabulkan hajatnya. Tuan-tuan tak mau kan? Kita tak usaha pun untuk sambut tawaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak pernah rasa menyesal pun. Kita rasa selesa dengan kehidupan kita berpuluh-puluh tahun. Kita gagal menjadi hamba Allah. Seperti mana yang disebutkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuan-tuan, saya selalu, tuan-tuan, dalam kuliah saya sebut benda ni. Kita tak tahu amal soleh kita ni ada ke tak ada lagi. Saya pun tak tahu, tuan-tuan pun tak tahu. Kita nak minta ampun dengan orang tu pun kita tak tahu ada hidup lagi ke. Kita nak minta ampun, kita takut, tuan-tuan. Kita rasa takut. Cukup takut. Tuan-tuan, amal soleh kita ni ada lagi pada suratan amal ni atau tak ada lagi, wallahu a'lam. Tapi rahmat Allah luas kan? Nabi kata apa kat kita? Siapa yang semayang sunat ba'di Isya 4 rakaat, menyamai seperti mana ia telah salat pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan, saya pun nak masuk road to 60. Umur kita, tuan-tuan, dipanggil umur liang lahat lah. Kita, tuan-tuan, pasal banyak benda yang kita lupa. Kadang letak cermin mata, tuan-tuan. Tak cermin mata, tempat lain. Kita duk cari tempat lain. Kita dah kui lupa, tuan-tuan. Semakin lupa. Biasalah orang yang nak tinggalkan dunia, orang yang dah dekat dengan akhirat, dia akan lupa dengan dunia dah. Sebab dunia dah kui jauh. Dunia dah semakin jauh kita nak tinggalkan. Dan kita dah hampir kepada akhirat. Lupa ni biasalah, tuan-tuan. Jadi saat kita mula hampir dengan umur akhirat ini, kalau kita tak rebut benda ni, kita berada dalam keadaan orang yang rugi. Malam ni, tuan-tuan, saya sebagai seorang sahabat, saya bukan seorang ustaz, tuan-tuan, yang datang pada malam ni. Tetapi saya datang di masjid, tuan-tuan, sebagai seorang sahabat. Saya ajaklah semua orang pada malam ini, selepas daripada sunat semayang fardu Isya, sama-samalah kita semayang sunat ba'di Isya. Mana tahu, tuan-tuan, 4 rakaat. Mana tahu malam ini adalah malam terakhir kita untuk kita hidup, tuan-tuan. Kita tidak tahu, mungkin pagi esok kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin malam ini adalah malam yang terakhir kita akan dikurniakan melihat dan menggunakan nikmat Allah. Tuan-tuan, jika malam inilah malam yang terakhir untuk kita, lalu kita tinggalkan benar, apa yang
kurniakan oleh Allah kepada hamba-Nya bisyafa'atin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kita akan berada seperti mana orang yang disebutkan oleh Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami dah tengok azab neraka Engkau, kami dah tengok nikmat syurga Engkau ya Allah. Wa sami'na, kami dah dengar orang neraka minta tolong. Ya Allah, tolonglah. Tuan-tuan, besok kita masuk syurga kalau kita masuk syurga, masuk saja, kita akan cari ahli keluarga kita dulu. Kita akan cari mak kita akan cari ayah kita. Kalau kita tuan-tuan, kita akan cari anak kita. Pertama sekali kita akan cari isteri kita. Kemudian kita akan cari anak-anak kita. Kita akan cari menantu kita. Cubalah kita bayangkan, kalau tuan-tuan kita harap dengan Allah, kita masuk syurga, masuk, kita cari tuan-tuan isteri kita, tak ada. Ataupun kita masuk dalam syurga, kita cari itu isteri itu, kita pergi kat isteri kita, kita tanya dengan isteri kita, apa yang kita panggil isteri kita dalam dunia, yang itulah kita akan panggil dalam syurga. Kalau kita panggil sayang kat dia, sayang. Nampak tak anak kita? Nampak tak bancang? Nampak tak kakak? Nampak tak Yung? Nampak tak adik? Isteri kata, tak nampak bang. Kita melilau cari mereka tuan-tuan dalam jannah Allah. Pakat-pakat duk cari. Ketika kita duk cari ni tuan-tuan, tiba-tiba kita dengar suara. Mak, ayah, tolonglah bang, tolonglah kakak, tolonglah adik. Kita pintai dalam neraka yang kita tengok suara tu, suara anak kita. Kita tengok tuan-tuan, yang ni anak aku. Yang ni anak perempuan aku. Yang ni anak laki-laki aku. Yang ni anak bangsu aku. Kita terus pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, boleh tak minta dengan Allah keluarkan mereka? Tak boleh lagi. Nabi kata, aku tak boleh tolong dah. Aku tak boleh tolong dah, kata Nabi. Hari-hari kita minta, ya Rasulullah, tolonglah, minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, masih ada ruang dan peluang ini kita gunakanlah. Dan tuan-tuan yang terakhir dalam tazkirah saya pada malam ini, tuan-tuan, Nabi kata dalam satu hadis, siapa-siapa yang membaca doa ini sebelum daripada takbiratul ihram, sebelum tuan-tuan takbiratul ihram, tiap-tiap kali tuan-tuan nak salat, kita baca Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Saya ulang 3 kali lagi tuan-tuan. Allahumma atini afdala ma tu'ti
عبادك الصالحين اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. Satu hari seorang sahabat dia semayang belakang Nabi, dia baca doa. Habis Nabi semayang, Nabi tanya, siapa yang baca doa ni? Sahabat tu berkata, saya ya Rasulullah. Rasulullah kata, aku doakan engkau mati dalam keadaan yang syahid. Benar tuan-tuan. Sahabat yang didoakan oleh Nabi ini mati syahid pada peperangan fi sabilillah. Tuan-tuan, kita ni nakkan rahmat ya. Kita memang jahat. Bukan kita tak mampu nak tinggal jahat. Bukan kita tak mau nak tinggal jahat. Tapi kita tak kuat, kita tak mampu. Saat kita bangun, saat kita jatuh, dalam kita duk ingat-ingat je, kita jatuh. Tapi Nabi ni sayang kita. Ada jalan lagi. Jadi mudah-mudahan kita dapat baca doa ni. Manalah tahu tuan-tuan kan. Tiba-tiba kita istiqamah. Hari itu semayang, kita tak tinggal pula. Dan Allah matikan kita. Jadi mudah-mudahan Allah terima kita mati seperti mana matinya orang mati syahid. Tuan-tuan, tak dapat lepas dunia akhirat, dapat lepas kubur pun jadilah. Dan dapat lepas soal azab kubur ni pun jadilah tuan-tuan. Kita harap. Jadi saya rasa tuan-tuan, cukup kot pertemuan saya dengan tuan-tuan pada malam ni. Dan terlebih dahulu saya nak minta maaf dengan seluruh ahli qaryah masjid ini. Pertama sekali, saya tak dapat nak sembahyang isyak bersama tuan-tuan. Sebabnya saya terpaksa gantikan satu kuliah di Bandar Baru Kedah. Dekat sini dekat Bandar Baru Kedah kan? Dekat sini sebab atas diorang duk cari ustaz duk ganti, kebetulan ada satu program ni ustaz tak dapat datang, tapi dia duk cari tak dapat. Dia tahu pula kebetulan saya ada di Taiping. Dia kata, ustaz boleh tolong tak? Jadi atas sebab kita mohon syafaat Rasul dan kita minta mudah-mudahan kita ni jahat boleh buat baik. Tarang mana kita boleh buat, kita buat baiklah. Sebab apa? Nabi kata kat kita, Nabi kata siapa yang menyampaikan satu hajat akan saudara Muslim yang lain, Allah akan sampaikan 1000 hajatnya besok di yaumul mahsyar. Yang itulah tuan-tuan, saya nak minta maaf tuan-tuan. Habis daripada kuliah ni, saya akan minta diri dan saya minta maaf nah. Yang keduanya, saya minta tuan-tuan tolong doakan saya, isteri, anak-anak, menantu saya, cucu saya, semuanya, supaya kami dapat jadi orang saleh, hidup dalam keadaan yang saleh, mati dalam keadaan orang saleh, dan hidup selepas daripada mati seperti mana orang saleh. Yang keduanya, saya minta tuan-tuan tolong doakan ketiga-tiga madrasah kami. Ya, tuan-tuan mungkin kenal ikut sebahagian daripada almarhum orang tua saya, iaitu almarhum Ustaz Ghazali bin Hasbullah. Saya anak dia yang nombor 3. Jadi madrasah dia yang satu yang di Kuala Kubu baru ni, saya yang teruskan buat masa ni. Dan saya ada satu lagi madrasah saya sendiri. Dan ada satu lagi madrasah kita di Kuala Terengganu yang sedang kita baru buat. Lebih kurang dalam 8 bulan. Sekarang kita tengah buat masjid. InsyaAllah dari lebih kurang dalam 70% pembinaan sedang di dalam progres. Tuan-tuan tolong doa saja. Saya nak minta doa tuan-tuan supaya Allah tolong kami. Allah bantu kami. Jika mana yang saya buat ini betul pada kehendak Allah,
Allah tolonglah. Minta doa tu ya. Dan yang ketiga, jadi tentang pihak masjid nanti tak payahlah apa. Saya sebenarnya mana-mana tempat saya pergi tuan-tuan, saya memang tak terima sagwati dari masjid. Ya. Jadi saya harap pihak masjid nanti tak adalah salam-salam dengan saya nak bagi sampul surat ke, sampul apa ke, apa-apa ke, tak payahlah. Nah, kita nak salam macam tu jelah. Nah, memang ini perangai saya. Tuan-tuan jangan terkejut pula. Saya pergi mana-mana tuan-tuan, saya pergi mana-mana. Bukan tempat tuan-tuan saja. Satu Malaysia, Sabah Sarawak pun saya tak ambil apa-apa. Kenapa tuan-tuan? Sebab saya bukan orang baik. Jadi mudah-mudahan apa yang saya buat ni Allah terima. Allah terima dan saya mati, Allah terima apa yang saya buat. Tuan-tuan mungkin salah daripada lahir sampai sekarang. Saya bukan orang salah tuan-tuan. Jatuh bangun. Jadi tuan-tuan tolong doakan saya, Allah berikan keredaan dan rahmat insya-Allah. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami tadahkan kedua tangan kami, ya Allah, pada malam ini. Kami mohon ke hadrah-Mu, ya Arhamar Rahimin. Kasihanilah kami, ya Arhamar Rahimin. Kasihanilah kami, ya Arhamar Rahimin. Kasihanilah kami, ya Arhamar Rahimin. Kami mengaku, ya Allah, pada malam ini di hadapan Engkau, ya Zal Jalali wal Ikram. Kami bukan tidak mahu berbuat baik. Kami bukan tidak mahu baca Quran, ya Allah. Kami bukan tidak mahu semayang malam, ya Allah. Kami bukan tidak mahu berzikir, ya Arhamar Rahimin. Tetapi kami tak mampu, ya Allah. Kami tak kuat, ya Allah. Kami lemah, ya Allah. Berikan kami pertolongan dan kekuatan itu, ya Arhamar Rahimin. Agar kami dapat habiskan sisa-sisa hidup kami ini, ya Allah. Yang kami tak tahu pun berapa lama lagi, ya Allah. Kau berikan ruang dan peluang ini pada kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami dah sia-siakan hidup kami puluhan tahun. Ya Allah, jangan kau sia-siakan saki-baki umur kami ini, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kau matikan kami, ya Allah, kami sedang buat baik, ya Allah. Matikan kami, mulut kami sedang membaca Al-Quran, ya Allah. Bukannya kami sedang membuka aib saudara kami, bukan sedang kami memaki saudara kami, bukan sedang kami mencerca saudara kami, ya Allah. Ya Allah, matikan kami, ya Allah, dalam keadaan kami sedang sujud dengan Engkau, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jangan Engkau matikan kami ketika kami sedang engkar dengan Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sempena bulan Maulidur Rasul ini, ya Arhamar Rahimin, ada satu hajat daripada kami semua, ya Allah. Kurniakan atas kami dan izinkan atas kami, kami dapat melihat akan wajah kekasih kami, ya Allah, dalam hidup kami ini, ya Allah. Seumur hidup kami, walaupun sekali jadilah, ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, istajib du'a'ana wa taqabbal minna. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.